إلى نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، بنية قضاء هوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni, memberkati kita semua pada malam ini beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menyebut nama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya al-muqarrabun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kamu kufur. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi insya-Allah kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik dan dapat kita hayati ia dalam kehidupan seharian kita. Lebih-lebih lagi kita lah ni duduk lagi dalam surah Al-Fatihah. Kita bincangkan ayat yang ke-3. Bismillah sudah, Alhamdulillah pun sudah. Ya tak? Alhamdulillah dia lagi. Oh, Alhamdulillah. Apa maksudnya Alhamdulillah? Alhamdulillah pun sudah. Tapi kita sebut sekilah. Dia ada, kita sebut di sini dalam Safwatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia membezakan di antara alhamdu dengan asyukru. Ada orang tuan bisa dengar Arab, dia kata terima kasih Allah. Macam tu. Dia sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Macam nak sama, segala puji bagi Allah. Ada orang kata terima kasih Allah, lebih pada kita kata syukur. Syukran, ataupun kita sebut apa nama ni, apa dia ada dalam alhamdulillah wa syukru lillah, wa syukru lillah. Sini dibezakan. Apakah perbezaan di antara alhamdu wa syukru yang seakan-akan sama? Jadi yang minggu lepas tu kita tak ada nak sebut, jadi kita sebut kali ni. Jadi kalau dari sudut takrif dia, alhamdu itu ialah kalimah
pujian atas keagungan Allah berserta kasih sayang Allah, dan ia lebih mendalam makna daripada asyukur. Alhamdulillah dia lebih mendalam makna daripada asyukur. Kita puji Allah, kita membesarkan Allah, termasuk banyak dalam tu, sebab tu dia guna alhamdulillah. Kita tak kata asyukuru lillahi rabbil alamin. Itu cerita mudah kita ceritalah. Dan kemudian kalau dari sudut ta'rif pula asyukur, dia memberikan kepada pengertian berkehendak balasan, iaitu timbal balik. Maknanya biasanya kalau terima kasih, dia kata maknanya kita harapkan balasan. Yang ni tak ada lah. Kata memang kita alhamdulillah syukur, maksudnya dia tak ada harap balasan. Dia tak ada niat pun. Macam itulah dia katakan macam tu. Tapi nak dibalas, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Apa yang diberikan. Kalau kita baca dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan kamu makan dan minum kerana Allah, liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum, tak kami hendak pembalasan wa syukur. Pembalasan tu dan syukur. Macam ucapan terima kasih pun tak payah bagi, ambil. Tapi kita orang manusia ni ialah man la yushkurillah la yushkurin nas. Kata balik. Sesiapa yang tidak bersyukur, tak berterima kasih kepada Allah, tak berkasih kepada manusia, begitu juga sesiapa yang dia tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga sebenarnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih alhamdulillah, dua-dua sekali lah kalau kita kan. Terima kasih alhamdulillah. Dan kita terima kasih kepada manusia. Sifat manusia memanglah kita rasa nak juga orang kata ingat juga dia kan. Ingat tu dengan makna apa? Seboleh-bolehnya nak kita mendoakan dia. Kadang doakan saya lah. Macam tu kita kata kan. Tapi kita ingat berterima kasih kepada manusia, dan kita juga ingat Allah Ta'ala lah yang memberikan segala rezeki yang kita dapat, yang diberikan kepada kita. Baik, itu secara mudahnya kita sebut alhamdulillah dengan asyukur. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebab tu dalam Al-Quran dia ketepatan menggunakan perkataan tu, kita tak boleh dipertikaikan lagi oleh mana-mana pakar bahasa Arab lah. Sebab tu bila Al-Quran itu turun, melopong puak kafir, puak musyrikin. Sebab waktu Quran turun, waktu mereka sangat obses ataupun sangat teruja dengan syair-syair yang dicipta, dengan syair-syair yang didendangkan oleh penyair-penyair Arab ketika itu, sehingga kan siapa yang syair dia itu dijuarai ataupun dinilai sebagai satu karya hebat, akan dilekatkan dia punya syair dia itu di Kaabah, di dinding Kaabah. Jadi pakat semua duk gila seronok waktu tu, zaman Arab jahiliah. Jadi kita kena faham juga yang kata jahiliah ni jahiliah yang macam mana. Lagi pun ada banyak persoalan tentang tanya Nabi Ummi baru ni beredar biasa di antara kita. Nabi ni sebenarnya bukan Ummi. Kalau Nabi Ummi ni orang tak hati baca, tak hati nulis, itu maknanya Nabi bersifat dengan sifat kekurangan lah. Jadi sifat yang mengaibkan atau mencacatkan lah. Apa maksud Ummi di sini? Yang kita nak kena faham juga benda-benda yang macam tu. InsyaAllah nanti kita cerita lah kan. Baik, yang ni kita cerita pasal ni tu. Jadi kita nak kena benda yang kita tak faham, jangan kita duduk pandai-pandai faham sendiri. Itu satu yang kita cari, sampailah kita dapat jawapan yang memuaskan kita. Baik, tak apalah.
Jadi itu lebih kurangnya. Jadi ketepatan, kehebatan Al-Quran dari sudut bahasa, ya Allah Subhanahu Wa Taala kan, Allah Taala menggunakan bahasa yang tepat dalam setiap ayat Al-Quran ni. Bahasa perkataan tu kalau kita kata dikaji, dia satu perkara yang hebat. Alhamdulillah, tak guna asyukur contoh. Jadi ketepatan penggunaan bahasa sehingga mengagumkan pakar-pakar bahasa, dan bahasa itu tak dapat tering. Ya Allah Subhanahu Taala ialah pencipta bahasa, Maha Pencipta. Semuanya daripada Dia. Hebat mana pun kita, semualah ni kita tengok orang lebih mengagungkan cipta bahasa-bahasa yang dicipta oleh manusia sendiri, lagu-lagu yang dia buat main pada kita. Ini tengok anak-anak muda kita hari ni asyik dengan lagu-lagu. Dia tidak ada rasa seronok ataupun kagum dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Sebab satu, tak faham kan? Jadi Al-Quran bukan jenis main lagu-lagu macam tu. Jadi apa standard? Kita kata macam tu kan? Baik. Terus yang kedua, ucapan pujian alhamdulillah hak milik Allah, sementara asyukru penggunaan sesama makhluk. Jadi asyukru ni kita guna sesama makhluk. Syukran, syukran orang bagi balas. Ke Arab kata syukran, kita pun afwan ataupun syukran jazilan. Kita guna sama kita. Kita tak kata alhamdulillah. Tak boleh. Kita tak kata kat orang kalau perkataan alhamdulillah. Hamdu khusus, pujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketiga, merujuk nikmat lebih besar dan luas. Alhamdulillah, abang kata nikmat yang lebih besar dan luas, melampaui nikmat zahir dan batin, termasuk nikmat iman dan Islam. Maknanya alhamdulillah satu perkara yang besar, bukan kecil-kecil. Kalau syukur terima kasih, kita kata, kita terjemah bahasa Melayu, yang benda kecil lah. Orang bagi kita makanan, terima kasih. Tapi ni kita alhamdulillah, maknanya nampak besar sangat, nampak dahsyat, nampak agung, nampak hebat. Baik. Kalau asyukru, ucapan timbal balik nikmat zahir yang diberikan seperti pakaian, makanan. Ni kalau alhamdulillah nikmat batin yang tak nampak ataupun yang zahir yang kita nampak. Tapi kalau kata asyukru, dia lebih kepada benda-benda yang zahir, makanan, pakaian, minuman, harta benda dan sebagainya. Walah, kadang-kadang kita tengok tu kadang ada program yang sebut terima kasih Allah kan? Betul. Tapi lebih baik dan lebih afdal kita gunakan perkataan alhamdulillah rabbil alamin. Tapi syukur ni kita kata alhamdulillah wa syukru lillah. Biasanya kita guna dua-dua, lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian itu yang kita sebut yang minggu lepas. Kemudian apakah alam itu? Saya baca lagi yang ni. Apakah alam itu? Rabbil alamin. Alam satu, banyak alamin. Maksudnya alam ini bukan satu je, dia ada banyak alam. Jadi apakah alam itu? Kita tengok dalam yang ni saya rujuk kat mana Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi kata Qatadah, alam itu ialah al-alamuna jam'u alam. Ada sebutnya wa huwa kullu mawjudin siwa Allah Ta'ala. Setiap yang wujud selain pada Allah Ta'ala, itu semua alam. Satu. Yang kedua, kata Wahb bin Munabbih, inna Allah Azza wa Jalla 18 alfin alam, ad-dunya alam minha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla baginya 18,000 alam. Ini kata seorang ulama tafsir.
di kalangan salafun salih 300 tahun yang tak awal, tabi'in. Dunia salah satunya. Disebut dia ada kata 18,000 alam. Dunia salah satu saja. Tak tahulah, saya duk fikir juga macam mana dia kira lagu mana. Tapi tuan-tuan, para ulama dahulu memang bila dia menekuni satu ilmu, dia tekun sungguh. Macam ayat Al-Quran. Tuan-tuan biasa tak terima mesej Imam Syafi'i, daripada Imam Syafi'i kot tak sebut, tak silap kan, disebut disandarkan kepada Imam Syafi'i. Dia sebut ada berapa kalimah dalam Al-Quran, ada berapa ayat dalam Al-Quran. Okey lagi ayat Al-Quran, ada berapa kalimah dalam Al-Quran, ada berapa huruf tak dia kira. Tu pun khilaf lagi di kalangan para ulama. Kira huruf satu-satu. Kita semua hidup pun tak ada kira lagi, kan? Tuan-tuan boleh buat kot, sehari semuka. Mula malam ni alhamdulillah kan, ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillahirrahmanirrahim, sampailah waladhdallin tu, tengok berapa. Jadi bila kita kira tu sambil-sambil tu, sebenarnya kita baca agak Al-Quran, tengok huruf Al-Quran. Saya teringat ada satu kita debat jugalah dalam apa nama Facebook, grup guru-guru Malaysia. Saya yang duk tahan. Ada guru kata, boleh tak kita buat macam ni? Buat macam mana? Nak bagi budak ingat alif ba ta sa jim ha kha, dia tulis dekat kaki lima kat lantai tu, tulis kat tangga, supaya nanti budak pijak tangga nampak alif baca ba sa sambil duduk pijak. Kita tak boleh lah. Pasal apa? Hak satu-satu huruf inilah yang dia jadi huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Kalimah jadi huruf inilah yang jadi kalimah, kalimah lah jadi ayat, ayat itulah bila digabungkan jadi surah, surah apabila digabungkan itulah jadi Al-Quran yang kita duk baca. Tu pun kena depa duk kata ni apa tak. Saya hafal Quran. Betapa kita bila tengok satu luluh hati kita, kita duk baca Quran, tengok orang duk pijak yang huruf-huruf tersebut. Duk kata kita riak pula, duk hafal 30 juz jam, kita kata manusia lain kali tutup malas. Bukan habaq kita, dia tak rasa. Itu guru-guru tuan-tuan. Guru nak bagi budak pandai Jawi, nak bagi pandai bahasa baca Arab, tu cara dia. Kan orang bagi faham lompat-lompat tu, apa nama saya tak tahu. Mula ni budak-budak kau main dah, apa budak lompat ni lompat apa, main galah apa. Pi lompat ni alif, lompat ni ba, lompat ni ta. Pantang macam tu. Dia tidak ada rasa satu kemuliaan, satu penghormatan kepada huruf-huruf Al-Quran. Itu guru-guru. Abang tak sebut macam mana ada murid nak hormat. Okey, baik. Itu isu beberapa tahun dahulu, 2-3 tahun dulu lah. Kita buat keluar satu kisah salah seorang yang dia macam gila, saya tak ingat siapa. Gila ataupun kurang akal cerdik lagu tu lah. Dia jalan-jalan, kemudian dia nampak satu tulisan Allah yang berada di tanah. Akibat dia orang lalu lalang boleh jadi akan pijak kalimah Allah tu. Dia ambil nama Allah ni. Nama Allah dah ketah ya, kalau kita nak kata lah kan. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau orang yang ustaz contohnya yang mengaji Arab, yang mengaji di Mesir contohnya, ada pengalaman kawan-kawan Arab ni, kadang-kadang mushaf Al-Quran kita tu dia buah, dia duduk kan. Tengok
debu. Dia ambil Quran tu lapik muka ayah. Ada kes macam tu. Sampai punya cerita, dia tanya, awak buat macam tu? Ketah ni. Memang dah ketah. Sampai macam tu keadaan yang berlaku. Jadi kata dia, ya Allah, katakan, kita pun tak tahu nak kata apa. Macam mana boleh jadi macam ni kan? Tak ada perasaan ataupun lagu mana. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada diri orang yang tak rasa kebesaran, kehebatan kepada kalimah Allah. Jadi cerita dia tadi ni, bila dia tengok kalimah Allah, dia ambil, dia nak buang, dia tak mana tak tahu oleh kali dia kunyah makan. Dia bubuh lah bulu lah. Tapi dengan sebab itu dia mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan yang hebat, yang saya pun tak ingat cerita dia macam itulah. Jadi jaga. Jadi kadang-kadang adab kita ataupun adab pelajar-pelajar, adab dengan murid-murid di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, bagaimana adab mereka dengan kitab, adab mereka dengan buku ataupun ilmu. Tak kiralah apa kira ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang ada dalamnya itu ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Tentulah kena jaga, kena lempak buang macam tu lah. Itu yang menyebabkan kurang keberkatan. Ilmu ada tapi tak ada berkat. Baik, panjang punya masa kita cerita macam ni, bila nak habis. Itu yang disebut, saya duduk teringat lagi. Ayah saya kata, kalau mengaji, almarhum ayah saya 2 tahun, setahun pergi. Yang ingat kata, kalau mengaji ni, kalau kata surah Fatihah ni, kalau mengaji 4 bulan tak habis. Kalau betul-betul nak mengaji surah Fatihah ini, saya pun kalau nak boleh ringkas lah. Tapi dia main teringat macam-macam cerita dulu. Lepas tu bila nak habis kita tahu. Baik, ya, itu ada yang ada kaitan dia lah. Tu yang ada kaitan tu tak masuk macam-macam lagi. Yang kadang-kadang kita tengok dia baca yang tu, betul pi kata baca satu ayat dengan tok guru tu kan, yang kadang-kadang tengok apa kaitan dengan ayat gitu. Jadi kita ni kan seboleh-bolehnya apa yang kita sebut hurai mesti ada kaitan dengan apa yang kita baca lah. Baik, qala Abu Sa'id Al-Khudri, inna Allah 40,000 alam ad-dunya min syarqiha ila gharbiha alam wahid. 40,000 alam. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada 40,000 alam. 40,000. Dunia dari timur ke baratnya satu alam. Itu dia. Dunia ni saja ada 40 alam. Dunia dari timur ke barat 40,000. Kemudian kata Muqatil, saya sebut macam ni supaya kita rasa Masya Allah hebatnya alam semesta yang Allah Ta'ala ciptakan. Al-alamuna samanuna alfi alam. Alfi alam fil bar, 40,000 alam fil bahr. Alam itu ada 80,000. 40 di darat, 40 di laut. Tu dia laut tu pun dah macam-macam ada dalam tu. Yang kadang-kadang kita tengok dokumentari tu memang ada, tapi hak menarik dia ada laut, mungkin dah dibagi mula laut hak atas, dia lain-lain kan. Ikan yang hak laut, apa yang hak laut duduk kat belah atas surface tu, ada dia punya ikan, jenis ikan dia. Duduk tengah tu ada jenis ikan dia, dalam lagi ada jenis ikan dia kan. Ada laut yang ikan ni dia tak ada di sana, ikan di sana tak ada di sini. Ada pula hak yang jenis berhijrah, macam-macam kan. Kalau kita nak bagi lagi dengan sungai pun dah, hak sungai ikan apa, hak di laut ikan apa pula, kan macam-macam lah. Kalau kita nak bantu dia kata, tapi kita pun tak tahu macam mana dia boleh kira ni. Tak apalah, mungkinlah kita tak tahu nak kata kan. Tapi sampai macam itulah yang saya sebut, nama-nama yang sebut pasal berapa ribu-ribu ni, depa ni bukan
orang kita, macam kita, bukan orang awam macam kita. Semua ni para ulama tafsir yang hebat-hebat, yang menjadi rujukan. Yang dalam kitab tafsir kalau tutup buka ada nama-nama mereka ni. Rahimahumullah. Wa an Abi al-Aliyah qala al-jinnu alam. Jin itu satu alam. Alam jin satu alam. Alam itu alam dari mana? Sama dengan kita. Cuma kita di alam syahadah kita nampak, kita lah yang nampak. Tapi alam sama dengan kita tapi kita tak nampak. Sama dengan kita tapi dia ada yang tak nampak. Kita tak nampak. Kemudian wal ins alam, manusia itu satu alam. Kan? Dalam satu masa, dalam satu tempat ada dua alam dah. Kan? Macam kita kata ni. Itu je kita kata, kalau kata dibukakan kepada kita untuk melihat alam jin, maka kita tak boleh nak duduk. Kalau kita buka hijab lah ni, contohnya kita boleh nampak contohnya jin yang duk gayut, jin yang duk macam-macam lah, jenuh histeria. Kan, tuan-tuan bisa dengar tak, ada budak, selalunya budak lah, orang tua tak kisah, orang tua tak apa lagi. Orang dewasa ni, orang budak-budak dibukakan kepada dia hijab, boleh nampak alam jin. Dia kata wallahu alam bis-shawab. Kan, tak boleh duduk sat teriak. Baru budak kecil je kadang. Baru ni pun ada yang main, saya minta, ustaz tak ubat ustaz ni pergi apa ni, anak duduk teriak malam. Tengah malam ni teriak. Kan duduk tengok kat atas. Oh, nampak guna. Baik, jadi jangan kita panjang punya cerita. Cukup dekat itulah. Kan, itu nak buka tajuk, nak buka tajuk tu kena buka, nak cerita tajuk tu kena pasal waktu lain, tajuk khas. Baik. Dan selain itu bagi bumi 4 penjuru. Selain daripada alam manusia dan jin. Kalau kita sekolah rendah mengaji, waktu saya lah, alam dan manusia. Satu subjek nama dia alam manusia. Lain tak ada kot, ini sains dia pergi sains tu. Alam dan manusia. Kita belajar alam dan manusia dia. Alam dan haiwan ke apa? Habis kurang lagu buat. Alam dan manusia, alam tu termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah haiwan dan sebagainya. Jadi, dan selain daripada itu, bagi bumi ada 4 penjuru. Pada setiap penjuru itu ada 1,500 alam dijadikannya untuk hamba-hambanya. Jadi 1,500 kali 4 berapa? Baik, al-khulasah. Ini dia punya Amerika simpulan. Kata Al-Qurtubi wal qaulul awal, iaitu perkataan ataupun kata Abu Qatadah rahimahullahu taala adalah sahih antara pendapat-pendapat di atas kerana ia meliputi semua makhluk. Qala Allah Subhanahu wa taala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Yang pertama tadi ni. Cerita ada tuan-tuan, tak payah kita ingatlah ribu-ribu alam tadi ni satu-satu. Yang kita kena ingat tu apa dia? Yang sahih. Yang sahih tu apa dia? Selain daripada Allah Taala, ma siwallah, itu alam. Alam ini ada pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi qala Allah Subhanahu wa taala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, berkata wa qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun berkata dengan sombongnya, dan apakah itu Tuhan sekalian alam? Lalu Nabi Musa alaihi salam menjawab, dialah yang memiliki dan mentadbir alam dan mentadbir langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Langit dan bumi ni benda kita belajar apa? Rabbus sab'i wa rabb, macam 7 langit. Dalam surah As-Sajdah sebut, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu kan 7. Sab'a samawat. Ayat yang lain dari surah awal dia punya. 7 petala langit, 7 petala bumi. Di antara keduanya itu
adalah Tuhan adalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir semua alam yang disebut itu. Sekiranya kamu sekalian orang-orang yang yakin, in kuntum muqinin. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki langit dan bumi. Luas mana? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Dan Allah Taala memiliki dari antara keduanya. Semuanya itu di dalam pengetahuan dan di dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kemudian kita pergi kepada Ar-Rahmanir Rahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim kita tak bincang pun Ar-Rahmanir Rahim. Yang ni baru kita bincang Ar-Rahmanir Rahim. Diulang 2 kali bagi mereka yang menyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ada mazhab lain yang mereka tak mengira Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai Fatihah. Dia kira tang mana? Dikerak tang ayat yang ke-7 tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Ar-Rahmanir Rahim maksudnya Tuhan yang amat pemurah di dalam dunia. Ar-Rahman itu. Ar-Rahman ceritanya di dunia. Ar-Rahim maknanya bila di dunia ni kepada semua hamba-Nya, tiada mengira mukmin atau kafir. Tak kira orang mukmin ataupun kafir, beriman ataupun kafir, Allah Taala Maha Pemurah, bagi dan bagi. Sebab tu kita tengok dalam dunia kita hari ini, kalau kita tengok siapa yang paling kaya, bukan orang Islam pun. Dia tengok saudara itu bukan orang Islam, orang putih semua, orang yang bukan Islam. Kaya juga asalnya Arab-Arab ni bukan, tapi tak tahu lah, tak masuk ranking pun. Kita pun tak tahu, dan ni tak tahulah. Pasal apa Allah Taala bagi juga dunia kepada orang kafir. Jadi kadang-kadang pening juga kita nak jawab. Anak-anak kita jawab. Kadang sekolah menengah bertanya, buat apa nak sebenarnya? Tak kaya-kaya pun. Tengok orang bukan Islam tu, tak kira lah apa punya orang bukan Islam tu jenis pun kan. Tengok dah, mayang tak? Kaya, orang Ta'ala bagi. Siapa kita tak kaya-kaya? Padahal betul mayang. Contoh dia kita nak jawab dia mana. Nak jawab je. Kaya tu sebenarnya, yang definisi kaya tu sebenarnya apa yang kita faham. Kadang-kadang kita ni duk bubuh, kita duk kita duk bagi faham kepada kadang-kadang anak-anak kita lah. Kaya tu kita takat kaya ni ada banyak duit, ada banyak harta. Itu satulah kalau kita boleh bagi jawapan. Kaya tu sendiri, apa yang dimaksud dengan kaya? Kalau lagu sebut orang kita bukan kaya, tapi kaya budi bahasa. Kaya tu. Lagi laisal ghina, bukanlah yang dikatakan kaya itu dengan kaya harta benda. Tetapi yang dikatakan kaya itu ghinan nafs, kaya jiwa. Itu dalam hadis sebut. Maksud kaya tu sendiri kita kena faham apa? Kaya dengan iman, kaya dengan ilmu, kaya dengan amal. Yang kita pada hari ini bila sebut kaya, lebih kepada kaya harta, kaya duit, ringgit dan sebagainya. Jadi orang rasa tak ada harga lah benda-benda yang kita kata iman, amal, semua nak menghala bila kita pasal kaya duit, kaya harta benda. Jadi semua kita perlu nampak yang tu kan. Macam kata-kata pengajian yang kita duk mengaji ni, semua tu sebenarnya kita duk kumpul harta kekayaan untuk apa? Untuk kita jadi orang yang bahagia, orang yang kaya di akhirat nanti. Kita cerita ni bukan kaya dunia aja yang kita nak kaya di akhirat. Apa guna kalau kaya dunia tapi akhirat kita apa kerana
miskin, Masya Allah, tabarakallah. Bukan takat itu, kita dihina lagi. Gitulah cerita dia. Yang kalau kita nak cerita anak-anak, ceritanya kita ni bukan nak hidup di dunia. Kalau kata pun Allah Ta'ala bagi kepada orang yang tak beriman, tapi kekayaan dia, keseronokan dia, kesenangan dia hanyalah setakat di dunia. Maupun kita bukan sekadar nak melihat kesenangan, kenikmatan yang adanya, tapi kita nampak nak langkau jauh lagi sampai ke akhirat sana. Di samping takkanlah, tapi kita kena faham juga, taklah kita nak merebut kekayaan apa ada yang ada di akhirat nanti sampai kita tak peduli langsung pada dunia kita, tak boleh juga. Macam Allah Ta'ala sebut, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah apa-apa yang Allah Ta'ala nak gunakan, yang Allah Ta'ala tawarkan, yang Allah Ta'ala promosikan di dalam negeri akhirat nanti. Kita buat, contohnya kita baca Al-Quran, satu huruf tu diganda pada 10. Alif, Lam, Mim, itu 3 huruf, tak kali 10, 30 berapa tak alif, Lam, Mim. Jadi nak banyak, tak dak lah, bukanlah kita sampai lupa nasib kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Cuma bila kita pulang dunia, jangan kita lupa akhirat. Ataupun kita lebih pulang dunia, sampai akhirat kita buat setakat mana ada. Kadang-kadang jadi macam tu. Baik, takkan dah jadi panjang cerita dah. Kalau tuan-tuan kita baca, contohnya kalau kita sinonim dengan kitab-kitab Hidayatus Salikin ataupun Sayyidus Salikin yang kita baca. Saya baca di masjid saya lah, masjid kami, di Badak Minangkabau. Saya baca tu lah takbir lagi. Baru lepas ya, cerita pasal hubbul dunia. Disebut di situ kan dalam hadis yang tuan-tuan pun rasanya biasa dengar. Walaupun hadis tu bukanlah hadis sahih, disebut kalaulah au kama qal, disebut maksud hadis, kalaulah ada harga dunia ini senilai ataupun seberat sebelah sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tak akan bagi langsung kepada orang yang tak beriman. Bahawa kalau dunia ni ada nilai sikit pun, ada sikit yang kecil lah, sebelah sayap nyamuk, dah berat mana sayap nyamuk ni. Kalau ada nilai dunia seberat tu, Allah Ta'ala tak akan bagi langsung kepada orang yang tak beriman. Maknanya dunia ini tidak ada nilai. Hadis yang lain disebut, hadis ini macam umpama bangkai bagi mereka yang tamak, yang tamak kepada dunia sehingga dia melupakan akhirat. Jadi yang tu dia kena faham mulailah. Baik, tuan-tuan, cukup situ. Yang tu perbahasan dia terlain pula. Cuma kita nak tahu Ar-Rahman ini adalah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Allah Taala bagi kepada orang yang beriman ataupun orang tak beriman, Allah Taala bagi. Siapa usaha dapat, siapa usaha dapat. Cuma orang yang tak beriman, dia dapat harta kekayaan, dia belanjakan, tak ada lah pahala kat dia. Sebab syarat dia dapat pahala, dia mesti beriman. Jutawan tak beriman ni, orang tak beriman, tak sebutlah agama apa pun, tak sebut agama pun, dia tak beriman tapi dia jutawan, dia bagi sedekah, kita sebut sedekah, sumbangan penduduk miskin. Bagusnya dia, setiap orang bagi dekat orang kampung Korea pokok saya selalu pokok pohon, pokok kampung pohon, pokok pohon. Setiap orang, siapa dia saja yang alamat dia pokok pohon, contohnya, atau pokok dia pokok pohon yang kena main masjid ni, dia bagi 1,000. Bagusnya dia. Tapi takat tu je lah. Kita pun terima kasih lah bagi tambah-tambah ahli politik, sokong pangkah.
Tapi apa yang dilakukan tu hanya dia jadi semacam haba'an mansura. Amalan orang yang tak beriman, dia jadi macam debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana syarat Allah Taala menerima amalan kita, amalan soleh kita ialah beriman. Sebab tu disebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia tak sebut amanu saja, tak sebut amilus solihat saja. Mesti ada dua. Baik. Lagi amat mengasihani Ar-Rahim, lagi amat mengasihani bagi hambanya yang mukmin di dalam akhirat.